Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munirah binti Muhammad Noor. Matric number saya S48943. Saya akan membentangkan berkenaan dengan tempat latihan industri saya, iaitu Sumai Hotel Apartment Sdn Bhd, dan saya merupakan pelajar di bawah penyediaan Dr. Yusnita binti Yusof. Okey, untuk pengenalan hotel, pengenalan organisasi, Sumai Hotel terletak 15 km daripada lapangan terbang antarabangsa Kuala Terengganu yang dimiliki oleh Wan Mahyudin bin Wan Sulaiman, dan sekarang di bawah pengurusan anak beliau, iaitu Wan Nurdiana binti Wan Mahyudin. Okey, Sumai Hotel Apartment menawarkan akses yang convenient kepada tarikan pelancong dan tapak kebudayaan seperti Pantai Batu Buruk, Dataran Shah Bandar, Paya Bunga Square, Taman Rekreasi Batu Buruk, Pasar Payang dan lain-lain lagi. Sumai Hotel Apartment mempunyai 59 buah bilik yang terbahagi kepada 9 jenis, iaitu 9 kategori lah. Okey. Okey, di sini kita boleh tengok lokasi hotel di dalam Google Map. Sumai Hotel terletak di tengah-tengah pusat bandar Kuala Terengganu, iaitu bersebelahan dengan Primula Hotel dan berdekatan dengan Masjid Sultan Zainal Abidin dan juga Pantai Batu Buruk. Okey. Okey, 9 jenis kategori bilik yang ada di Sumai Hotel Apartment ialah mempunyai 19 unit superior apartment, 6 unit standard apartment, 5 unit deluxe apartment, 5 unit studio room, 7 unit suite room, 1 unit Sumai suite apartment, 3 unit 1 bedroom apartment, 9 unit 2 bedroom apartment, dan last sekali 4 unit 3 bedroom apartment, yang menjadikan semua sekali jumlah bilik yang berada di Sumai Hotel Apartment adalah sebanyak 59 bilik. Okey, seterusnya kita ada 6 jenis dewan untuk disewa dan diguna pakai untuk pelbagai jenis event ataupun majlis, yang diberi nama Sumai Murni, Sumai Budi, Sumai Jasa, Sumai Cekap, Nova 1 dan Nova 2. Okey, untuk jenis-jenis perkhidmatan dan jabatan, kita ada 7 jenis jabatan. Yang pertama, jabatan front office. Okey, tugasan jabatan front office adalah untuk lebih kepada untuk menyambut tetamu, menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh tetamu yang datang ke hotel, ke lobi hotel, menerima setiap aduan daripada pelanggan dan sebagainya. Yang kedua, jabatan jualan. Jabatan jualan fungsinya adalah untuk mempromosikan produk hotel kepada audiens luar ataupun pelanggan, menerima sebarang tempahan ataupun pertanyaan melalui daripada pelanggan melalui telefon, panggilan telefon, dan menguruskan segala hal-hal yang berkaitan dengan program ataupun event. Okey, seterusnya jabatan housekeeping. Jabatan housekeeping lebih memfokuskan kepada bilik, pengurusan bilik, penyediaan bilik, kekemasan bilik dan sebagainya. Seterusnya, jabatan food and beverage. Jabatan ini lebih memfokuskan ke arah penyediaan makanan dan segala hal-hal yang melibatkan restoran dan makanan, melayan pelanggan yang makan di restoran, mengambil order pelanggan dan sebagainya.
Seterusnya jabatan dapur. Jabatan dapur seperti mana kita tahu, fungsinya adalah untuk membuat penyediaan makanan dan tempahan yang dibuat oleh para pelanggan. Seterusnya jabatan maintenance. Jabatan maintenance merupakan jabatan yang paling penting dalam pengurusan hotel, di mana jabatan maintenance akan membuat persediaan dari segi elektrikal dan mengawal kelangsungan hotel, seperti jika ada program-program yang memerlukan sebarang peralatan, jabatan maintenance akan menyediakannya bersama-sama dengan jabatan food and beverage yang akan membuat persediaan dari segi persiapan tempat lah. Okey, dan akhir sekali jabatan pentadbiran dan akaun. Jabatan ini merupakan jabatan utama di dalam hotel, di mana jabatan ini akan ada terletaknya pengurusan sumber manusia dan akaunten. Jabatan ini akan mengurus segala hal-hal yang melibatkan, terutamanya melibatkan kebajikan pekerja dan juga kebajikan hotel lah. Okey, seterusnya untuk analisis SWOT. Yang pertama untuk kekuatan, iaitu strength. Okey, kekuatan yang pertama yang dikenal pasti adalah sikap tolong menolong. Okey, sikap tolong menolong yang terlalu menonjol di dalam teamwork hotel ni adalah ketika ada sebarang tempahan yang dibuat oleh pelanggan, iaitu untuk apa-apa jenis event, semua jabatan-jabatan akan bekerjasama membuat kerja-kerja masing-masing untuk memastikan event tersebut berjalan dengan lancar dan memastikan pelanggan tu berpuas hati dengan produk kita, dengan layanan kita, dengan servis kita. Okey, yang kedua, menawarkan produk hotel yang berkonsepkan apartmen. Seperti mana kita tahu, Summa Hotel merupakan salah satu hotel yang berkonsepkan apartmen di Kuala Terengganu. Oleh itu merupakan kekuatan hotel Sumai lah. Berbeza dengan hotel-hotel ataupun yang ada di sekitar Kuala Terengganu yang hanya menawarkan produk bilik semata-mata. Okey. Seterusnya pengurusan hotel sangat baik, iaitu di mana mempunyai staf yang mahir, staf yang cekap, yang berdedikasi, yang berketerampilan, yang untuk dipamerkan kepada pelanggan-pelanggan yang hadir ke Sumai Hotel ini. Okey, untuk yang kedua iaitu kelemahan ataupun weakness. Okey, yang pertama, kurang mahir menggunakan teknologi terkini. Okey, disebabkan di Sumai Hotel staf atau pekerja-pekerja yang berada di Sumai Hotel merupakan lebih berusia, kebanyakannya lebih berusia, terutama di jabatan-jabatan atasan lah, seperti jabatan jualan, jabatan akaun dan sebagainya. Mereka lebih berusia dan menyebabkan mereka kurang mahir menggunakan teknologi terkini. Mereka memerlukan tenaga ataupun fresh graduate untuk menggilak bakat mereka, untuk mengajar mereka untuk menggunakan teknologi terkini, seperti menggunakan lab room, untuk membuat poster ataupun membuat sebarang promosi dan sebagainya. Okey, yang kedua, bilangan kaki tangan yang tidak mencukupi. Hal ini kerana Sumai Hotel lebih banyak mengambil pekerja secara part time ataupun staff secara kontrak.
terutamanya pada bahagian di jabatan food and beverage. Ini kerana mereka pihak hotel tidak mampu untuk mengambil pekerja yang tetap secara terlalu ramai. Oleh itu mereka mengambil inisiatif untuk membuat part timer terutamanya ketika ada majlis-majlis yang besar-besaran seperti majlis perkahwinan yang memerlukan bilangan pekerja yang ramai, terutamanya pada jabatan food and beverage untuk penyediaan makanan dan persiapan tempat lah. Okey, untuk dari segi peluang ataupun opportunities, yang pertama dasar kerajaan. Seperti mana sekarang kerajaan lebih ingin menaikkan balik sektor pelancongan negara, terutamanya dari sektor perhotelan dan sebagainya lah. Oleh itu saya melihat dasar kerajaan ini adalah merupakan satu peluang untuk pihak hotel untuk menaikkan balik produk hotel untuk dipasarkan. Ia satu peluang yang baru yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Yang kedua, satu-satunya hotel yang menawarkan bilik yang berkonsepkan apartmen. Seperti mana saya bagi tahu tadi, Sumai Hotel merupakan hanya satu hotel yang mempunyai produk berkonsepkan apartmen di Kuala Terengganu. Oleh itu ia merupakan peluang yang besar lah untuk hotel ini terus maju di masa akan datang. Okey, untuk analisis SWOT yang terakhir iaitu ancaman, iaitu threat. Okey, yang pertama ialah khabar angin, iaitu word of mouth. Okey, kita sering dengar, ialah mana-mana pun kita akan sering dengar daripada mulut-mulut orang yang tak tahu asal-usul yang betul ke tak. Okey, untuk ancaman kepada Sumai Hotel, kita sering mendengar bahawa orang mengatakan Sumai Hotel ni hotel yang buruk. Ada yang mengatakan hotel yang berhantu, ada yang mengatakan hotel tak ada kelas, yang lama. Okey, so itu menjadi satu ancaman yang agak mempengaruh lah kepada pihak hotel. Ialah lagipun tetapi sekiranya ramai yang kita dapat feedback bahawa yang datang ke Sumai Hotel yang berpuas hati dengan servis yang ditawarkan, yang diberikan kepada customer, yang mengatakan terutama dari segi makanan, yang mengatakan makanan sedap, memang mereka akan memang repeat datang ke Sumai Hotel untuk buat program or any ataupun sebarang majlis, memang disebabkan oleh servis dan makanan yang paling banyak mendapat feedback yang positif lah. Okey, yang kedua berkaitan dengan persaingan. Okey, persaingan utama kita dah jelas lah yang bahawanya saingan sebelah kita iaitu Primula Hotel yang bertaraf lebih tinggi daripada Sumai Hotel, iaitu bertaraf 4 bintang. Oleh itu lagipun hotel Sumai Hotel kelihatan lebih gah, lebih mewah, lebih menarik berbanding dengan Sumai Hotel, dan lebih dikenali ramai berbanding dengan Sumai Hotel. Kadang-kadang ada yang masih tidak tahu tentang kewujudan Sumai Hotel disebabkan oleh hanya gambaran luaran hotel yang hanya sekadar bangunan yang putih yang tiada apa-apa tarikan dari sudut pandangan luar lah. Oleh itu orang lebih ramai mengenali pesaing kita iaitu Primula Hotel. Okey, seterusnya berkaitan dengan kemahiran yang dipelajari. Okey, pertama, kemahiran yang saya pelajari di Hotel Sumai Hotel yang pertama ialah kemahiran menyelesaikan masalah.
Okey, contohnya hari tu ada penyelia saya lah memberi satu tugasan di mana dia menyuruh saya untuk mendapatkan balik password ataupun kata laluan untuk satu laman web, iaitu laman web Petronas, di bawah Petronas. Web tu dah lama tak boleh buka sebab terlupa kata laluan, dan dia tak dapat untuk akses lah laman web tu. Okey, lepas tu diberi kepada saya untuk menyelesaikan lah benda tu, untuk dapatkan balik kata laluan tu. Lepas tu dan akhirnya Alhamdulillah saya dapat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sampai maghrib saya bawa balik untuk hari tu untuk untuk selesaikan masalah tu. Okey. Yang kedua, kemahiran berkomunikasi. Okey, pada awal-awal saya masuk ke dalam organisasi tu, saya diajar untuk berkomunikasi dalam talian, di mana memang kerja saya untuk angkat call, key in booking yang dibuat oleh pelanggan melalui telefon ataupun sebagainya lah, walk in ke. Okey. Lepas tu dia ajar saya berkomunikasi face to face dengan pelanggan yang walk in ke lobby hotel untuk menanyakan berkenaan dengan produk-produk hotel ataupun promosi-promosi yang dibuat oleh hotel dari semasa ke semasa lah. Okey. Yang ketiga, berinteraksi. Okey, saya diajar untuk berinteraksi dengan baik dengan staff dari semua jabatan di dalam pengurusan hotel. 7 jabatan tu, disebabkan jabatan jualan setiap hari memang akan menghadap semua jabatan-jabatan dalam hotel itu untuk mengedarkan event order, ataupun sekiranya ada masalah-masalah yang berkaitan dengan event, segala pertanyaan yang berkaitan dengan event booking akan ditanya kepada jabatan jualan. Dan sekiranya kita yang mengeluarkan event order untuk booking tersebut, orang sekiranya ada kesalahan ataupun apa-apa yang dibuat, orang akan menanyakan kepada kita, akan marah kita. Oleh itu saya diajar untuk berinteraksi dengan baik, berkomunikasi dengan baik dengan semua staf-staf di semua jabatan-jabatan di dalam hotel tersebut. Okey, seterusnya kemahiran menggunakan teknologi. Okey, saya saya tidak pernah membuat poster menggunakan Photoshop. Okey, pihak hotel sering membuat sebarang poster ataupun sebarang rekaan promosi menggunakan Photoshop. Oleh itu saya ada diajar untuk membuat poster kad ucapan yang pernah dibuat oleh hotel. Saya akan mengedit semula lah dan memperbarui untuk digunakan untuk event-event yang sesuai lah. Okey, saya diberi pendedahan untuk menggunakan Microsoft Excel dengan lebih mendalam. Sebabnya sebelum ni saya kurang menggunakan Microsoft Excel untuk dalam pelajaran ataupun apa-apa. Saya kurang menggunakan Excel. Oleh itu saya banyaklah ilmu yang saya dapat belajar berkenaan dengan teknologi seperti yang saya sebut tadilah, kemahiran menggunakan Excel dan Photoshop. Okey, seterusnya kemahiran kerja berpasukan. Seperti mana saya sebut tadi, di jabatan saya perlu berkomunikasi dengan semua jabatan. Oleh itu bukan mudah untuk kita memuaskan hati semua orang.
untuk memahamkan semua orang. Oleh itu saya untuk kemahiran kerja pasukan ni, saya diajar untuk mengawal emosi ketika berhadapan dengan orang, untuk sekiranya ada keluhan atau cemuhan daripada jabatan-jabatan lain, saya diajar untuk mengawal emosi, untuk mengendalikan suasana, untuk menjernihkanlah suasana tu balik, untuk memulihkan kerja pasukan, teamwork tu balik, untuk daripada salah faham ataupun masalah lah. Okey, seterusnya kemahiran merancang dan mencipta. Saya diajar untuk mencipta poster-poster untuk promosi, membuat surat, membuat flyers, design dan sebagainya lah. Okey, yang akhir sekali, kemahiran beretika profesional. Saya diajar berkelakuan profesional di hadapan semua orang, terutamanya pelanggan, ketika mendapat komen-komen yang kurang baik, ketika melayan pelanggan-pelanggan yang cerewet, yang banyak ragam lah. Saya diajar untuk bertindak dan beretika secara profesional. Okey, untuk pengenalpastian sistem, yang pertama saya memilih sistem pengagihan event order. Okey, sebelum perubahan dibuat, ni adalah step-step untuk sistem pengagihan event order, di mana yang pertama, pelanggan berunding dengan bahagian jualan menerusi panggilan telefon atau secara bersemuka. Yang kedua, sebut harga mula dibuat oleh pengurus jualan. Yang ketiga, pelanggan membuat pengesahan mengenai event yang telah dibincangkan. Yang keempat, event order mula dibahagikan ataupun dikeluarkan. Yang kelima, photostat dan agihkan kepada semua jabatan yang terlibat. Okey, yang ni untuk sebelum diubah suai. Okey, untuk selepas diubah suai, kita masih kekalkan yang telah dibuat, tetapi ada sedikit penambahan, di mana sebelum setelah diagihkan kepada semua jabatan, kita akan mengemaskini event order yang telah diagihkan ke dalam sistem atas talian. Kita akan update online lah. Untuknya, kita segala yang masalah akan datang yang timbul, kita akan mudah untuk cari balik maklumat data berkaitan dengan event yang telah dibuat ataupun belum dibuat. Kita tidak perlu lagi untuk cari dalam file, cari di merata-rata tempat. Kadang-kadang tu event order hilang dalam file, tak jumpa atau semua. So bila kita key in online, kita key in data dalam talian, ia mudahlah untuk kita cari balik sekiranya ada apa-apa masalah yang akan timbul lah. Okey, yang kedua, sistem pemfailan. Okey, sebelum diubah suai, yang pertama, terlalu banyak kertas yang tercetak. Yang kedua, dokumen tidak diuruskan dengan kemas dan tersusun. Yang ketiga, ada dokumen yang penting yang tercicir tidak dimasukkan ke dalam fail dan menyebabkan kehilangan dan menyebabkan masalah akan timbul lah ketika kita nak gunakan maklumat tersebut pada masa akan datang. Okey, ini untuk selepas diubah suai, sistem diubah suai, di mana kita akan menghadkan penggunaan kertas bercetak. Yang kedua, kita akan menyusun dan mengatur dokumen yang terkini dengan sebaik kemas. Yang ketiga, mengasingkan dokumen yang telah lepas di satu tempat. Dan akhir sekali, membuat satu fail di dalam komputer untuk
dokumen-dokumen mengikut tahun. Oleh itu kita akan membuat tambahan di mana kita key in dokumen-dokumen yang telah dibuat. Kita akan susun mengikut tahun-tahun supaya senang untuk dibuat rujukan pada masa akan datang lah. Okey, dan akhir sekali sistem penempahan stok barangan. Okey, sebelum diubah suai, pekerja perlu mengisi satu borang secara manual berkenaan barangan yang diperlukan oleh setiap jabatan. Okey, yang kedua, duit akan diberikan oleh accountant kepada pekerja untuk membeli barangan. Ada seorang pekerja yang ditugaskan untuk membeli barangan. Okey, yang ketiga, resit-resit pembelian dimasukkan ke dalam satu fail mengikut setiap jabatan. Okey, yang ni sebelum diubah suai. Okey, selepas diubah suai, kita membuat hanya wakil di setiap jabatan perlu isi borang pesanan melalui atas talian untuk kegunaan seminggu ni, untuk jabatan dapur lah terutamanya. Okey, kemudian pihak akaun akan menyediakan jumlah wang yang diperlukan. Okey, setelah pembelian dibuat, bukti pembelian diserahkan kepada pihak accountant dan akaun akan masukkan bukti tu ke dalam satu fail. So, penambahan yang dibuat adalah hanya wakil untuk setiap jabatan, terutamanya jabatan dapur, untuk membuat pesanan secara atas talian untuk kegunaan seminggu terus, tidak perlu lagi hari-hari untuk mengisi borang secara manual, hanya atas talian sahaja dan wakil sahaja yang diperlukan. Okey. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.